Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Apa khabar sahabat-sahabat Mihrab ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jadi alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama ya kembali pada pagi ini di dalam Mihrab Al-Quran untuk sama-sama kita meneruskan bacaan Al-Quran sambungan daripada surah Al-Kahfi, muka surat 297, juzuk yang ke-15,
ayat yang ke-28 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة
خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غيرا فلن تستطيع له طلبا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita sama-sama dapat kita membaca Al-Quran pada pagi ini.
sambungan daripada surah Al-Kahfi. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat Mihrab yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini pada sahabat-sahabat Mihrab yang sedang menonton live, Ashraf nak memberi promote sedikit barang, produk Ashfira Perfume. Tuan-tuan, sahabat-sahabat boleh tengok kat sini. Yang mana Ashfira Perfume ni mempunyai 3 haruman, 3 wangian yang berbeza yang dipilih sendiri oleh Ustazah Nurhafizah Musa. Beliau yang approve dan memilih haruman cita rasa daripada Ustazah Nurhafizah Musa. Alhamdulillah, ini merupakan second batch. Pada batch yang pertama, minyak wangi ini telah pun habis dan mendapat feedback yang baik daripada customer. Dan ini merupakan batch yang kedua yang mempunyai 3 bau yang berbeza, haruman yang berbeza. Dan istimewanya untuk sahabat-sahabat Mihrab, pengikut-pengikut Mihrab Al-Quran, insya-Allah sahabat-sahabat boleh dapatkan perfume ini. Boleh saja tekan di komen yang admin telah pin. Tekan saja di link tersebut dan sahabat-sahabat boleh menggunakan kod saya dari Mihrab untuk mendapatkan 2 gift. 2 gift khas untuk sahabat-sahabat Mihrab, pengikut Mihrab saja, iaitu sahabat-sahabat boleh beli perfume dengan mendapat gift tasbih 33 tasbih, Allahu Akbar, 33 tasbih, dan juga sahabat-sahabat boleh mendapat Asmaul Husna, zikir Asmaul Husna berserta dengan bahasa Arabnya, Rumi, dan juga terjemahannya. Terjemahan dia Al-Ghafur maksud dia apa, Maha Pengampun dan sebagainya. Jadi ini special untuk sahabat-sahabat ataupun pengikut Mihrab Al-Quran. Boleh sahaja komen ataupun tekan link tersebut, WhatsApp, dan tulis kod saya dari Mihrab untuk mendapatkan free gift ini. Jadi sahabat-sahabat boleh dapatkan perfume tersebut. Ada 3 haruman yang berbeza, 2 haruman untuk perempuan, 1 haruman untuk lelaki. Ini salah satu contoh Ashraf buka. Jadi sahabat-sahabat boleh dapatkan untuk tekan saja di link tersebut. 1 perfume berharga RM69 sahaja. InsyaAllah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya
cintamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana pada pagi ini Alhamdulillah Tuan Puan sekalian, kita dapat menyambung kembali siaran langsung Mihrabul Quran, siri yang tak perasan tadi 300 berapa, 320 ke macam tu lah Tuan Puan ya, untuk Mihrabul Quran pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi mari sama-sama muslimin muslimat kita mulakan ya Mihrabul Quran kita dengan kita membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, ya, apa khabar? Kak B sihat ke Kak B? Masya Allah ya, lama tak bertanya khabar dengan sahabat-sahabat Mihrab. Puan Siti Nomi apa khabar? Puan Azlinda Azhar, kucing manja is watching juga. Alhamdulillah. Puan Aminah Ash'ari, Puan Safura Abdullah, Puan Cik Wan Dalilah. Dalilah apa khabar Dalilah? Jom kita pergi jalan-jalan lagi Dalilah ya, pergi Palestin ke, pergi umrah ke. Puan Nur Aziati Yaakob, Puan Emily apa khabar Emily Nur Airis? Alhamdulillah ya, jumpa kita pagi ni. Puan Umi Kalsum Siregar, Puan Sania,
Ya, Cik Yun, apa khabar Cik Yun? Puan Rodia Osman juga, Puan Nurmilanin, Puan Hawa Abdul Kadir, Ajin juga, Ajin Alin is watching ya, Ajin Alin, Sri Ismail, Puan Zatul Azwa, Masya Allah ya, Ustazah pun kirimkan love juga ya, pada emoji love juga pada sahabat-sahabat semua. Masya Allah ya, bukan tak rindu-rindu sangat ya, sentiasa rasa bila lagi nak start semula ya, Mihrabul Quran secara live. Puan Raja Ruzlin ya, Alhamdulillah hari ini kita dapat mulakan kembali dan insyaAllah mudah-mudahan ia dapat terus bersama-sama lah setiap pagi. Banyak kesibukan dia tuan-puan sekalian ya, dan hari ini pun tajuk kita tentang sibuk ya, tentang sibuk. Kita sama-sama akan memperhalusi ya, menghayati perbincangan tentang kesibukan. Masya Allah ya, dunia hari ini penuh dengan kesibukan. Tuan-puan silakan, Puan Hainizin, Puan Ida Zarida untuk bantu tolong sharekan dengan yang lain, tag ya, mungkin ada yang tak tahu yang kita dah start semula dah Mihrabul Quran secara live ya. Jadi minta tolong war-warkan bersama-sama dengan Ustazah ya, insya-Allah circle kita ini ya, ataupun halaqah Mihrabul Quran kita ni memang tuan-puan sekalian, kita punya fokus kita adalah bagaimana untuk mengajak manusia ya kembali kepada Al-Quran, menjadi ahlul Quran, insya-Allah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ya Allah jadikanlah kami daripada ahli Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mari kita mulakan terlebih dahulu ya, dengan sama-sama kita mengalunkan Asma'ullahil Husna. Mudah-mudahan semua yang selepas Asma'ul Husna ni tuan-puan sekalian, semuanya adalah penuh barakah, penuh rahmah ya, dan mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat-sahabat, dapatkan ini hadiah Ustazah ni kepada sahabat-sahabat Mihrab ya. Zikir Asma'ullahil Husna ni kena ada sentiasa selalu dalam beg kita, bersama dengan kita. Bila-bila masa saja tuan-puan sekalian ya, kita akan mengalunkan Asma'ullahil Husna. Dan dekat belakang tu ada nombor akaun Tahfiz Madinatul Huffaz untuk sama-sama setiap hari kita memberikan infak kita kepada Matis Madinatul Huffaz, insya-Allah. Sahabat-sahabat juga, sebelum Ustaz mulakan, Ustaz nak maklumkan ya, insya-Allah pada 22 hari bulan Februari, tak lama dah ya tuan-puan, 22 Februari, insya-Allah Ustaz Dr. Azhar Yaakob ia bersama dengan anak anda lelaki Ustazah ia akan berangkat ke Turki. Ke wilayah di mana berlakunya ia bencana gempa bumi. Ya, khabarnya telah hampir 30,000 orang tuan-puan sekalian ya, mangsa yang terbunuh dalam bencana gempa di Turki. Masya Allah ya, kita sama-sama menzahirkan rasa duka cita kita, kebersamaan kita, dan insya Allah Dr. Azhar ya dan anak anda Ustazah akan bersama-sama dalam rombongan Muslim Care Malaysia Society. Dan kami bukan saja mewakili Muslim Care Malaysia Society sebagai duta, tapi juga mewakili Yayasan Integrasi Al-Huffaz ya, untuk menyalurkan bantuan terus kepada mereka. Jadi sebab itu tuan-puan sekalian, ya silakan untuk terus memberikan sumbangan dan infak tuan-puan ke Yayasan Integrasi Al-Huffaz ataupun Muslim Care Malaysia Society. Boleh je dua-dua ya. Yang penting semua tu insya-Allah akan sampai kepada saudara-saudara kita di Turki yang amat memerlukan sokongan, bantuan dan doa kita pada ketika ini. Jadi insya-Allah akan terus dihantar langsung. Jadi tuan-puan tolong tengok balik pada, nanti kita akan sharekan poster Yayasan Integrasi Al-Huffaz. Ya, tolong berikan apa-apalah sumbangan kita tuan-puan. Ya, dalam bab sumbangan ni apa dia? Bagi sikit tanda ingat, bagi banyak tanda ada, tak bagi langsung tanda kedekut. Jadi yang mana satu ya. Jadi insya-Allah kita boleh sama-sama menderma, kerana insya-Allah pihak kami akan langsung ke sana untuk menyampaikan bantuan tersebut. Betul ya Puan Emily, Ustazah pun baru ni pergi bulan 7 tak silap, pergi tu nak pergi belajar kan, melancong sambil belajar. Tapi benda tu berlaku kat Turki sekarang ya, jadi insya-Allah kali ni pergi tu bukan untuk melancong lah, tapi kita nak salurkan bantuan, nak tengok sendiri ya apa yang berlaku dekat sana insya-Allah.
So kita akan sama-sama mengalunkan Asma'ullahil Husna. Ya Allah, mudah-mudahan kau mustajabkan doa-doa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي المتعال يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى نخافك اللهم إنا نسألك مخافة تحجزنا عن معاصيك حتى نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك وحتى نناصحك في التوبة وخوفا منك وحتى نخلص لك النصيحة حبا لك وحتى نتوكل عليك في الأمور كلها وحسن الظن بك سبحان خالق النور سبحان خالق النور سبحان خالق النور ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami memohon kepadamu taufik orang-orang yang mendapat petunjuk, amalan orang-orang yang yakin,
keikhlasan orang-orang yang bertaubat, keteguhan hati orang-orang yang sabar, kesungguhan orang-orang yang bertakwa, permohonan orang-orang yang mengharap. Kami memohon kepadamu ibadah orang-orang yang wara' dan kebijaksanaan orang-orang yang berilmu, sehingga bertambah ketakwaan kami kepadamu, sehingga bertambah rasa takut kami kepadamu di waktu yang nyata dan di waktu yang tersembunyi, di waktu bersendirian dan ketika ramai. Ya Allah, kami memohon kepadamu perasaan takwa, perasaan takut yang dapat menghalangi kami daripada berbuat maksiat, sehingga kami dapat senantiasa istiqamah melakukan ketaatan kepadamu, yang dengan amalan-amalan itu kamu redha kepada kami, dan kami beringat untuk terus bertaubat kepadamu. Kami ikhlas menerima didikanmu kerana kecintaan kami kepadamu dan kecintaanmu kepada kami. Kurniakan kami, ya Allah, dapat berbaik sangka terhadapmu, Maha Suci Zat yang menciptakan cahaya. Sempurnakanlah cahaya untuk kami, sempurnakanlah cahaya untuk kami, sempurnakanlah cahaya untuk kami. Ampunilah kami, ya Allah, ampunilah kami, ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu dengan rahmat-Mu, wahai yang Maha Penyayang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tuan-puan, adik kakak semua, tajuk kita sibuk. Ya, tajuk kita ada satu perkataan saja, namanya sibuk. Kita tanya dulu tuan-puan sekalian. Ustazah tanya diri ustazah, tuan-puan tanya diri tuan-puan. Di mana Allah menyibukkan kita? Di mana Allah menyibukkan kita? Dalam perkara apa kita disibukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, itu satu soalan. Ya, soalan kedua tuan-puan sekalian, kita ni sibuk apa? Kita sendiri itu sibuk apa? Ya. Jadi pertama tadi soalannya adalah cuba kita tengok kita tengok kat mana Allah sibukkan kita. Yang kedua, kita sendiri itu nak sibuk tentang apa? Ya, fikiran kita, emosi kita, keinginan kita, fizikal kita, mental kita. Ni sibuk belaka ni tuan-puan. Ya, sesungguhnya manusia itu memang tabiatnya tuan-puan, memang akan menyibukkan diri. Kita tengok daripada anak kecil tuan-puan. Bila dia nak membesar, tengok dah kesibukan dia. Dia dapat merangkak sibuk, dapat meniarap sibuk, dapat berjalan sikit sibuk. Tu fasa yang memang berat menjaga budak kecil tu, masa dia mula dapat kaki, dia panggil kan. Sibuknya dia sibuk nak berkemas juga. Habis nanti ni bunga-bunga nenek dia ni nanti ni. Ya, bila cucu mulai pandai berjalan kan, insya-Allah dia ada sibuk dia. Dia tak duduk diam tuan-puan. Ini memang tabiat manusia. Ya, dia akan mencari sesuatu untuk menyibukkan diri dia. Tapi macam tadilah Ustaz kata, tanya dulu satu soalan. Soalan ni bila kita tanya, kita akan rasa malu, kita akan rasa takut, kita akan rasa sesuatu tuan-puan. Soalan yang pertama tadi, apa dia? Di mana Allah pilih kita untuk disibukkan? Apakah dalam urusan dunia? Apakah dalam urusan akhirat? Apakah dalam urusan peribadi? Apakah dalam urusan ummah? Ya, apakah dalam urusan masa silam kita ataupun dalam urusan masa depan kita? Ustazah minta tuan-puan catatlah. Ya, catat. Cik Hafiz Hamdi ada ni, sahabat-sahabat kita ni, masya-Allah, orang yang sangat sangat membangunkan diri, sangat berusaha untuk membangunkan diri, ya. Dan ustazah minta tuan-puan tolong catat. Catat, lepas tu share balik nota-nota ni. Kat mana kita disibukkan? Ya, apakah dalam urusan dunia atau urusan akhirat? Tuan-puan, di mana Allah menempatkan kita, di mana Allah mensibukkan kita, itu melambangkan nilai kita. Melambangkan nilai kita tuan-puan sekalian. Masya-Allah, tabarakallah. Allah sibukkan kita kat mana? Urusan dunia kah? Ataupun urusan akhirat? Dan kita tak boleh kata, Allah yang sibukkan saya urusan dunia. Tak boleh kita menyalahkan demikian. Sebab kita kena tengok balik. Apa keinginan kita? Apa cita rasa kita?
Ya, apa kita menggunakan segala nikmat yang Allah bagi ni untuk apa? Lama-lama kat situlah kita duduk. Apa dia? Mungkin disibukkan dalam urusan dunia. Siapa yang disibukkan dalam urusan dunia, itulah nilai dia. Ada sahabat-sahabat kita, tuan-puan sekalian, sedang disibukkan pada urusan akhirat. Masya Allah, subhanallah. Ya, disibukkan pada urusan akhirat. Ada sahabat-sahabat kita sedang disibukkan pada urusan individu saja. Urusan diri sendiri je. Daripada pagi, petang, siang, malam, plan dia pun adalah urusan diri sendiri. Tentang diri sendiri. Apa dia? Kemasyhuran diri sendiri. Kemakmuran diri sendiri. Segala-galanya diri sendiri. Tapi Masya Allah, tabarakallah, ada saudara-saudara kita yang sibuk dengan ummah. Perancangan dia tentang ummah, semuanya tentang ummah. Semalam tuan-puan sempat ustazah baca ada perkongsian menantu ustazah dalam grup keluarga kami, dikongsikan tentang kisah-kisah laki-laki yang telah dijamin syurga, sahabat-sahabat ya yang telah pun mubashirun bil jannah yang telah diberikan khabar gembira bahawa mereka ni dijamin syurga, termasuklah Zubair Al-Awwam. Zubair Al-Awwam, tuan-puan sekalian, ketika mana zaman Saidina Umar Al-Khattab nak utuskan ke Mesir untuk membantu Amru Al-As, ya, ketika itu bila nak dihantar tu, ya, dihantar beberapa orang amir, beberapa orang ketua dengan setiap ketua tu membawa 1,000 orang tentera. Ya, kalau tak silap saya masa tu dihantar 4,000 untuk membantu di Mesir dan setiap ketua tu bawa 1,000 orang tentera. Dan apa yang Saidina Umar tulis kepada Amr bin Al-As, bahawa ketua yang aku hantar ini sendiri nilai mereka adalah 1,000 orang. Kekuatan mereka, nilai yang ada pada mereka adalah 1,000 orang. Jadi kamu jangan risau kalau aku hanya menghantar 1,000 orang dibawa oleh ketua ini, sebab kekuatannya berganda kerana ketua tu sendiri, kekuatan mereka senilai dengan 1,000 orang. Ya, tuan-puan sekalian. Jadi maknanya demikian nilai pada diri seseorang. Bukan nilai seorang satu sama dengan satu, ya tuan-puan, tapi satu sama dengan 1,000. Kalau Nabi Ibrahim AS disebut dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim itu ummatan. Ya, maknanya Nabi Ibrahim ni memang sosok tubuh seorang, tapi nilainya ummah. Nilainya terlalu luas, terlalu ramai. Ya, nilai kekuatan satu ummah itu yang ada pada Nabi Ibrahim. Ya, tengok Nabi Ibrahim sampai hari ni pun kita masih, ya, salawat tu namanya salawat Ibrahimiyah. Maknanya mengingat kepada Nabi Ibrahim dalam salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat, kita nak tengok nilai kita tu kat mana kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada urusan individu kah, pada urusan ummah kah, dan pada urusan masa silam atau masa depan. Ada orang, tuan-puan, Masya Allah, hidup dia tu ditarik. Hidup dia tu dipenuhi dengan kisah silam. Dia berduka cita, dia menangis, dia sengsara, ya, dia tertekan. Kenapa? Kerana masa silam dia. Dia ingatkan soal tu, dia ingatkan soal ni. Dia tak boleh nak move on, tuan-puan sekalian. Tak boleh nak melangkah. Orang lain sedang membina masa depan. Ya, tapi kita terus disibukkan dengan bayangan-bayangan masa silam, kedukaan masa silam. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Siapa lagi yang nak tolong analisa hidup kita kalau bukan kita sendiri? Siapa yang nak tolong hidup kita ni kalau bukan kita sendiri, tuan-puan? So, mari kita lihat di mana kita disibukkan. Di mana kita sibuk ni, tuan-puan? Ya, dan ingat benda tu sebenarnya kerana tangan-tangan kita sendiri. Jangan nak salahkan takdir ke nak salahkan orang lain. Dia lah, pengaruh dia lah apa. Tak. Kerana tangan kita sendiri. Kerana kelalaian kita sendiri. Ya, Ustazah bawa contoh, tuan-puan sekalian. Orang yang disibukkan dengan hal-hal akhirat. Orang yang disibukkan dengan kebaikan. Orang yang disibukkan, Masya Allah, ya, untuk membangunkan diri dia. Ya, spiritual dia. Nilai pada kehidupan dia. Orang-orang ini, sebagai contoh, ya tuan-puan sekalian, menurut riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an,
suatu ketika Muawiyah keluar daripada rumah, dia menjumpai sebuah halaqah di masjid. Ya, menjumpai sebuah halaqah dekat masjid, ramai orang, Masya Allah ya. Lalu dia pun bertanya, kalian buat apa ni duduk kat masjid ni? Ya, duduk dalam halaqah ni. Lalu halaqah tu, sebahagian daripada mereka menjawab, kami sedang sibuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kami sedang sibuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanyanya lagi, demi Allah, benarkah kalian ni sedang sibuk duduk hanya untuk berzikir kepada Allah? Mereka pun berkata, demi Allah, kami ni disibukkan duduk hanya untuk berzikir kepada Allah. Ya, jadi katanya Muawiyah, dia kata sebenarnya aku ni tak minta kalian bersumpah pun, ya. Tapi satu hari Nabi SAW tu pernah keluar dan mendapati para sahabatnya sedang duduk dalam sebuah halaqah. Jadi Nabi SAW bertanya, apa yang mendorong kalian duduk, ya, menyibukkan diri untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu ada sahabat-sahabat yang menjawab, kami ni ya duduk berzikir, duduk memuji Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan kami hidayah Islam. Ya, Nabi pun bertanya lagi, demi Allah, apakah kalian duduk hanya semata-mata kerana Allah telah menunjukkan kalian kepada hidayah Islam? Ya, lalu jawab mereka, ya demi Allah, kami duduk ni untuk mensyukuri. Ya, makna berzikir, memuji Allah tu sebab apa? Sebab kami terlalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala menunjuki kami kepada hidayah Islam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku bertanya bukan kerana aku ragu, tetapi Jibril alaihi salam telah datang kepadaku, memberitahu kepadaku bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Masya Allah, subhanallah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah membanggakan tentang kalian, menyebut tentang kalian, tentang kesibukan kalian memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah banggakan di hadapan para malaikatnya. Ya, dan kalau kita rujuk pada suatu riwayat yang lain, ya, maksud hadis Nabi, tidaklah sesuatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah di mana mereka menyibukkan diri mereka dengan membaca, mempelajari kitab Allah, berzikir kepada Allah, memuji Allah, melainkan sakinah akan turun ke atas mereka. Masya Allah. Akan turun ketenangan kepada mereka. Dan turunnya rahmat Allah menaungi mereka. Para malaikat juga mengelilingi mereka. Serta Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebutkan mereka, menyebutkan nama mereka, tentang mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. Masya Allah, tuan-puan. Ada kesibukan yang terlalu bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kesibukan ya yang Masya Allah, ya, bukan kesibukan biasa tuan-puan, tapi kesibukan luar biasa. Kesibukan yang dijamin akan mendapat sakinah. Kesibukan yang dijamin akan mendapat rahmat. Kesibukan yang dijamin orang-orang yang sibuk itu akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebut tentang mereka di hadapan para malaikat ni. Sebab itu pada pagi ni tuan-puan sekalian, Ustazah nak tukar perkataan sibuk tu. Memang tajuk kita tentang sibuk, tapi Ustazah nak tukar perkataan sibuk itu kepada perkataan produktif. Ya, productivity. Produktif. Sibuk tetapi ada sesuatu. Sibuk yang ada nilai. Sibuk yang ada makna. Apa dia? Produktif ataupun productivity. Ya. Jadi orang yang produktif. Betul sibuk, tapi produktif lain. Sibuk boleh jadi sibuk dalam makna yang baik, boleh jadi dalam makna yang tidak baik. Tapi bila sebut produktif, insya-Allah tuan-puan sekalian, kita nak letak dalam mindset kita, ini adalah kesibukan luar biasa yang mendatangkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi SAW pernah tuan-puan, ya, ketika mana berjalan dengan para sahabat, ya, dan ketika mana melewati sebuah gunung yang bernama Jamdan,
Ya, Nabi berkata, berjalanlah dan kamu lihat ini adalah Gunung Jamdan. Ya, di mana Gunung Jamdan ni, kata Nabi SAW, telah terlebih dahulu yang sampai dekat Gunung Jamdan ini adalah golongan mufarridun. Lalu sahabat-sahabat pun bertanya, siapakah di golongan mufarridun itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan dijawab, golongan mufarridun tu golongan yang sibuk berzikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya banyak zikir tu nampak sampai kesibukannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita telah tukar, ya tuan-puan, bukan perkataan sibuk tapi produktif. Maknanya betul, mereka tu banyak berzikir kepada Allah, mereka tu sibuk berzikir, tapi ada sesuatu yang mereka akan dapat. Ini bukan tangan kosong, tuan-puan. Ini bukan sibuk tangan kosong. Ini bukan sibuk yang tak ada makna. Tapi ini adalah satu kesibukan yang mempunyai nilai produktiviti yang sangat hebat dunia dan akhirat. Apa mereka buat? Mereka itu golongan mufarridun. Mereka telah lebih dulu sampai daripada kamu semua dekat Gunung Jamdan ni, kat Bukit Jamdan ni. Kenapa? Mereka tu adalah golongan yang pergi Gunung Jamdan, Bukit Jamdan ni untuk apa? Menyibukkan diri mereka sebanyak-banyaknya mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang amat suka berzikir. Ya, zikir tersebut melenyapkan semua beban yang ada sehingga mereka datang pada hari kiamat dalam keadaan ringan. Masya Allah. Ada orang makin sibuk makin berat. Makin sibuk makin susah hati. Makin sibuk makin stres. Makin sibuk makin tension, tuan-puan. Tapi kalau kena caranya, tuan-puan sekalian, kesibukan kita itu menjadikan kita makin ringan. Menjadikan kita makin tenang. Menjadikan kita makin ringan. Lalu sibuk yang bagaimana? Kesibukan yang kita sebut tadi apa dia? Yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dalam kerangka, tuan-puan sekalian, semuanya adalah zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita sebut kerangka zikrullah ni terlalu luas, sangat subjektif, ya. Bukan semata-mata duduk satu tempat berzikir-berzikir saja, tidak. Ya, apa saja yang kita buat namanya kebaikan, namanya amal soleh, itu semua dalam kerangka ibadah, dalam kerangka zikrullah. Dan kita boleh lihat dan rujuk, tuan-puan sekalian, ya, rujuk surah An-Nahl ayat yang ke-97. Ya, boleh tengok dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97. Ya, boleh ambil daripada ayat 96 juga, tuan-puan. Ya, di mana sebenarnya ayatnya ada berkait dengan satu perjanjian, ya, di antara kaum muslimin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi adalah golongan-golongan yang tak kuat lagi iman, ya, dan sebagainya, buat perjanjian dengan Nabi SAW, tapi bila tengok tentera musyrik ramai, tengok orang kafir Quraisy tu ramai, mulalah nak batal perjanjian dan sebagainya. Itu ada kaitanlah ayat-ayat ini tentang perjanjian tadi. Tetapi kita nak melihat, ya, pada ayat 96 dan 97 mengambil nilai bagaimana orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala, ya, sibukkan mereka dengan perkara yang baik, ya. Dan Allah menganjurkan, menggalakkan kepada kita untuk melakukan perkara-perkara amal soleh, ya, produktif, yang ada nilai produktiviti yang bagus tadi. Jadi mari sama-sama kita baca surah An-Nahl ayat 96 dan 97, insya-Allah. Muka surat 278, ya, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Ma indakum yanfad. Apa yang ada di sisi kamu akan lenyap. Wa ma indallahi baq. Adapun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Dekat ayat ni pun tuan-puan sekalian, ya Allah menggali hikmahnya terlalu banyak. Kalau kita nak kait dengan tajuk productivity ni tuan-puan. Ya, kalau kita nak kait dengan tajuk sibuk ni, apa dia? Kamu sibukkan apa? Kamu sibuk mengumpul sesuatu yang hanya untuk diri kamu, hanya nilainya pada di sisi kamu. Kalau itulah yang kamu sibukkan, wahai Nur Hafizah, ya, kalau itulah yang kamu sibukkan, wahai Puan Rahmah, wahai Puan Salma, maaf ya, saya sebut nama tuan-puan ya, saya dah sebut nama Ustazah mula-mula tadi. Kalau itulah yang kamu sibukkan, wahai Puan Nur Aini, apa dia? Sibuk kepada sesuatu yang nilainya hanya sebatas kamu, hanya di sisi kamu. Masya Allah tuan-puan, jangan main-main. Alhaakumut takathur. Kalian semua akan dilalaikan, akan disibukkan dengan apa? Collection, mengumpul. Nak memperbanyakkan lagi. Ya, maknanya sikap, sifat. Nak memperbanyak ni akan menjadi kita sangat sibuk tuan-puan. Mental kita sibuk. Kenapa? Nak memperbanyakkan harta. Yang nilai harta tu, ada orang nak memperbanyakkan harta, tapi nilai harta dia atur, dia susun tuan-puan, ada infak di jalan Allah. Semua benda-benda kebaikan itu tidak maknanya tidak sesuatu yang hanya untuk dia. Itu adalah simpanan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tanya ni kita sibuk-sibuk ni hanya untuk kita je ke? Ya, kalaulah kaedah dia apa dia? Apa yang ada di sisi kamu akan lenyap. Tapi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Jadi maknanya tuan-puan, kita kena productivity ni, kesibukan yang bersama dengan kebijaksanaan. Kena bijaksana. Orang sana sibuk, kita pun sibuk menyebut-nyebut, tapi orang tu bijaksana. Rupanya orang tu mengumpulkan sesuatu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maknanya apa yang dia buat tu benda tak hilang, benda kekal. Cara dia macam mana? Jangan hanya untuk diri sendiri yang tidak bermanfaat tuan-puan. Tapi mesti sesuatu yang menjadi simpanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu orang cerdik, orang bijaksana, dia sibuk tapi dia bijak. Kadang-kadang tuan-puan, kesibukan tu bagi orang yang bijak, dia kena wajib disertakan dengan niat yang ikhlas. Sibuk tapi niat tak betul, tak ada apalah tuan-puan, ya, dapat sibuk je lah. Dapat sibuk je. Jadi Masya Allah tuan-puan, bahkan dalam ayat ini menyebut bagaimana ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Ya, ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Jadi ada orang sibuk hidup dia. Sibuk apa? Sibuk bersabar. Sibuk bersabar ni sangat-sangat produktif. Sebab orang yang sabar ni pahala dia berjalan. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, kita nampak dia sabar macam tak buat apa-apa. Kita nampak dia sabar macam pasif ya tuan-puan. Tapi sabar ni pahala dia berjalan. Dia bijak. Dia bijaksana tuan-puan. Maknanya kenapa dia bijak? Dia tahu. Ya, dia sabar. Ya, disibukkan dengan mencari kekuatan untuk sabar. Dia mendapat pahala yang terus berjalan untuk dia. Bahkan Allah memberikan kepada dia pahala yang lebih baik daripada apa yang dia sibukkan. Daripada apa yang dia kerjakan. Nilai pahala untuk orang yang sabar itu lebih besar daripada apa yang mereka kerjakan. Maknanya sifir untuk orang sabar ni melampaui sifir biasa. Dia bukan 2 kali 2 4 ya tuan-puan. Orang sabar boleh jadi sifir 2 kali 2 2,000. 3 kali 3 3 juta. Macam tu. Dia keluar daripada formula biasa. Kenapa?
orang sabar ini Allah berikan kepadanya pahala lebih baik dari apa yang dikerjakan, daripada apa yang diamalkan. Kenapa? Itu nilai kesabaran. Satu amalan dalaman, tuan-puan sekalian, ni kekuatan dalaman yang Allah tidak pernah sia-siakan. Jadi memang kena dibaca, ya Allah, kat mana aku sibuk sekarang, pagi, petang, siang, malam, untuk apa ya? Mencari apa ya? Di mana ya? Apa produknya? Apa penghasilannya? Ya, daripada kesibukan aku ini, ya Allah. Ia adalah sesuatu soalan yang kita kena tanya, tuan-puan. Sebab orang yang sibuk dalam kerangka zikrullah, dalam kerangka kebaikan, dia mendapat ketenangan. Dia mendapat rahmat. Bahkan dia merasa ringan. Atas segala kesibukan tu, ringan rasa. Masya Allah, luar biasa, tuan-puan. Ketika mana kesibukan kita tu bukan semata-mata sibuk yang biasa, tetapi ia adalah satu produktiviti yang amat hebat, manfaat daripada kehidupan kita. Kemudian pada ayat 97, barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman. Tengok ya tuan-puan ya, nilai yang paling kuat tu nilai keimanan. Bila dia beriman, dia buat amal kebaikan, lelaki ataupun perempuan, maka janji jaminan daripada Allah akan Allah berikan kepadanya, akan kami berikan kepadanya hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Ini apa yang Allah sebut dalam Quran. Ya, hayatan tayyibah, kehidupan yang baik pada semua serba-serbi aspek dia. Kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang berguna. Ini jaminan daripada Allah. Kamu beriman dan kamu sibuklah dengan amal soleh. Kamu beriman, kamu beramal soleh. Tak kira kamu laki-laki atau perempuan, kami akan hidupkan kamu pasti dalam kehidupan yang baik. Dan kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Tadi pada ayat 96, kamu sabar. Kamu sabar, sifatnya lain. Formulanya lain. Ya, 2 kali 2 tak jadi 4. 2 kali 2 entah jadi 7 juta. 7. Terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi satu kaedah dia apa dia? Kamu beriman kepada Allah dan kamu fokuslah, buatlah amal soleh, amal soleh, amal soleh. Sibukkan diri kamu, amal soleh. Produktiviti diri kamu, amal soleh. Maka Allah akan memberikan ganjaran kepada kamu lebih baik daripada apa yang kamu kerjakan. Allah Maha Pemurah, sahabat-sahabat. Allah Al-Barur Rahim. Ya, semua yang Allah bagi pada kita, pulangan, ganjaran, pahala dia, bukan makna kata bukan setara dengan benda yang kita buat, tak. Terlalu hebat, maknanya lebih baik daripada apa yang kita buat. Masya Allah, Maha Suci Allah, Maha Baiknya Allah, ya Subhanahu Wa Taala. Lalu rugi tuan-puan kalau kita ambil 2 kaedah tadi, apa dia? Tak jadi orang sabar dan tak jadi orang sibuk. 2 S kan, sibuk dan sabar. Ya, rugi tak jadi orang yang sibuk dalam amal soleh. Rugi tak jadi orang yang sibuk untuk mengukuhkan keimanan. Ya, rugi tak jadi orang sibuk dalam arti kata produktiviti, ada penghasilan, ada manfaat. Sebab dua-dua ini, sama ada sabar ataupun kesibukan pada amal soleh tadi, Allah janjikan kehidupan yang baik, ketenangan hidup, rahmat daripada Allah, ya. Dan apa dia tuan-puan? Balasan dia, ganjaran dia, pahala dia lebih baik daripada apa yang kamu susah payah, lebih baik daripada apa yang kamu tahan diri kamu nak sabar, lebih baik daripada apa yang kamu struggle tadi, lebih baik daripada apa yang kamu persembahkan. Itu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pagi esok ya tuan-puan sekalian, agak lebih teknikal sikit. Ustazah nak kongsikan tentang beberapa formula-formula kehidupan, ya, biar kita cepat ingat. Ya, selalu ingat tentang formula tu supaya kita lebih terpandu arah, ya tuan-puan, untuk hidup yang lebih berkualiti, hidup yang lebih baik. Adapun hari ini Ustaz berhenti dahulu tuan-puan sekalian. Kita dah ambil rujukan daripada ayat suci Al-Quranul Karim tadi, dan insya-Allah esok ya Ustaz akan mulakan dengan memberikan 4 mitos tentang productivity. Mitos ni maksudnya orang selalu cakap tapi tak betul. Ya, orang selalu cakap pasal sibuk tapi sebenarnya tak betul sangat ungkapan tentang sibuk tu. Jadi ada 4 perkara orang selalu sebut tentang sibuk. Ya, kita akan betulkan sikit
kita akan kongsikan pada pagi esok. Ya, dan tuan-puan, lagi sekali Ustaz minta tolong semua sama-sama kita memberikan infak terbaik kita ya untuk bantuan gempa Turki, di mana insya-Allah suami ustazah dan anak ustazah akan bersama-sama menyertai misi batch yang ketiga kalau tak silap ustazah, Muslim Care Malaysia Society, dan kami mewakili kedua-duanya sekali, Muslim Care dan juga Yayasan Integrasi Al-Hufaz. Ya, jadi boleh salurkan sumbangan membantu saudara-saudara kita yang masya-Allah tuan-puan tak dapat nak digambarkan macam mana ya keadaan mereka untuk menghadapi musibah yang sangat besar ini. Kita sama-sama bantu dengan doa. Jangan lupa ya tuan-puan, dalam doa-doa kita doa, ya Allah, saudara-saudaraku di Turki, di Syria, ya mereka sekarang ya Allah sedang menghadapi musibah. Kami mungkin tak mengenali mereka secara dekat, tapi mereka adalah hamba-Mu. Bantulah mereka ya Allah. Berikan keimanan yang teguh kepada mereka. Berikan keyakinan kepada mereka. Kita doakan mereka tuan-puan. Ya, dan dalam masa yang sama, apa yang ada pada bahagian harta kita tu, kita berikanlah sedikit sumbangan kepada mereka yang kita akan salurkan insya-Allah melalui Yayasan Integrasi Al-Hufaz. Dan tuan-puan yang nak dapatkan buku Mulhimul Alam. Mulhimul Alam ni buku yang Ustazah dah kupas ya, dah kupas dalam daurah Mihrab Cinta Nabi SAW, di mana tajuknya adalah yang memberi ilham kepada alam ni, iaitu Nabi SAW, ya, memberi inspirasi kepada alam, ya, contoh teladan kepada alam ini. Jadi buku tu telah pun dialih bahasa ke bahasa Indonesia yang boleh kita faham dengan baik. Jadi Ustazah ada stok hampir 200 buah ya tuan-puan sekalian, jadi tolong dapatkan buku tersebut ya, insya-Allah. Kita minta tolong saudara Sulaiman untuk sharekan link ya dekat ruangan komen. Dapatkan buku tersebut tuan-puan, jadikan kita supaya sibuk juga ya untuk mengenal Nabi SAW, mencintai Nabi SAW. Bacalah buku tersebut, sangat bagus ya. Karangan Dr. Ain Al-Qarni, pengarang kitab La Tahzan, jangan sedih ya. Okey, itu saja kita tangguhkan dengan suratul Az dan tasbih kafarah. Jangan lupa temu janji kita insya-Allah esok pagi pada jam 7 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah.
Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah.
Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku.